الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang berusaha mengurusi jawatan kuasa karih, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi subuh ni kita dapat sama-sama berhimpun dalam satu program forum yang bertemakan forum subuh masjid di hatiku, atau tema forum subuh kita pada kali ini yang bertajuk adakah sama pahala solat di masjid dan di surau. Itu tajuk forum kita pada pagi ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, forum kita dianjurkan bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis bersama, dan kita bersiaran secara langsung di Masjid Al-Ihsan, Kampung Darat, Berseri Perlis. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan dua ahli panel, dua gandingan panel pada pagi ini untuk mengupas topik ataupun tajuk kita pada pagi ini. Sudi untuk saya memperkenalkan dan mengalu-alukan panel kita bersama kita di depan ni. Mula dengan sebelah kanan saya, sebelah kanan saya dulu, iaitulah Al-Fadil Dr. Muhammad Luqman bin Maksin, yang merupakan timbalan dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah KUIPS, yang duduk Ustaz Dr. Muhammad Luqman ni duduk di Berseri ni lah, di Berseri ni. Jadi ahlan wa sahlan ucapkan kepada Al-Fadil Doktor. Baru kali pertama pernah mai sini. Bisa, alhamdulillah. Jadi panel yang kedua yang juga tak asing lagi dengan masyarakat kita di Perlis, iaitulah Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan, ahli jawatan kuasa pengurusan wakaf MAIPS. Jadi ahlan wa sahlan Ustaz. Duduk biasa haji nak mai. Alhamdulillah. Ustaz Rizal duduk di Kangak, di Merai Kangak lah pagi ni. Jadi forum kita ni ada dua pusingan. Pusingan pertama, setiap panel akan menjawab 15 minit. Kemudian pusingan yang kedua, dua orang panel kita akan menjawab soalan selama 10 minit. Jadi soalan yang pertama kita akan kemukakan kepada Al-Fadil Dr. Muhammad Luqman, iaitulah berkaitan dengan masjid dan surau. Pertamanya bila kita nak membicarakan tentang kita nak masuk kepada pahala solat di masjid surau ni, adakah beza? Maka sebelum tu kita kena tahu dulu maksud surau masjid. Kerana kedua-duanya ada di zaman Rasulullah. Surau pun ada yang dimaksud yang disebut sebagai musalla, dan masjid ada di zaman Rasulullah, kedua-duanya. Jadi kita nak minta Dr. Luqman mengupas apakah yang dimaksudkan dengan masjid dan surau, serta ciri-cirinya dan juga perbezaannya, dan juga apakah peranan fungsi masjid dan surau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Luqman. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz moderator, sahabat panel, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan Kampung Darat, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahil qail nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tamanya saya nak ucapkan tahniah
pada tuan-tuan dan puan-puan semua atas kehadiran pada pagi ini. Saya sampai tadi, saya solat pun dekat pintu, sikit lagi nak duduk luar pintu. Jadi saya tengok masya-Allah kehadiran tuan-tuan dalam solat subuh ini yang sangat menyejukkan hati, ditambah pula dengan bacaan imam yang masya-Allah sangat baik saya tengok di masjid kita ini. Jadi ini insya-Allah kita harap satu petanda yang baik di qaryah ini, di masjid ini, di bawah pengurusan masjid ini. Alhamdulillah, ini satu perkara yang menggembirakan kita sebagai seorang muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ini kita nak berforum membincangkan satu tajuk, adakah sama pahala solat di masjid dan di surau. Baik, jadi situ ada dua perkataan yang penting untuk kita faham, masjid dan surau. Kalau kita melihat kepada takrifan secara bahasa, boleh kita katakan masjid ini mengambil daripada perkataan sajadah, iaitu perbuatan sujud. Secara ringkasnya boleh kita katakan masjid ini adalah tempat sujud. Walaupun yang dimaksudkan itu bukan saja sujud, tetapi yang dimaksudkan adalah solat. Dalam istilahnya disebut sebahagian daripada perbuatan, tetapi yang dimaksudkannya adalah keseluruhan perbuatan. Dan kita tahu sujud, perbuatan sujud ini adalah satu perbuatan yang khusus, ataupun merupakan salah satu rukun penting di dalam solat. Maka kerana itu dapat kita fahami secara ringkasnya dari sudut bahasa, masjid ini adalah satu tempat yang dikhususkan untuk dilakukan solat. Begitu juga dengan musalla. Musalla juga adalah satu tempat yang digunakan untuk solat. Diambil daripada perkataan salla, itulah perbuatan solat. Maka kalau melihat dari segi bahasa itu, seolah-olah tidak ada beza di antara masjid dan juga musalla, di mana kedua-duanya merujuk kepada tempat yang digunakan untuk solat. Dan kita dalam masyarakat Melayu kita, mungkin di Malaysia, saya tak pasti di Nusantara yang lain, di Indonesia dan sebagainya, kita ada perkataan-perkataan yang lain yang merujuk kepada tempat yang digunakan untuk solat. Misalnya surau misalnya. Ataupun mungkin belah kita ni kita ada sebut menaksah. Saya pada madrasah lah kot. Ada yang kata balasah dan sebagainya, tempat solat ataupun ruang solat dan sebagainya, macam-macam perkataan yang merujuk kepada tempat yang dijadikan untuk solat. Jadi kalau kita ingin melihat kepada nas-nas syarak, jadi mungkin ada dua perkataan yang boleh kita pegang, yang boleh kita jadikan sandaran, iaitu masjid dan juga musalla. Dua perkataan ini adalah dua perkataan Arab, asalnya Arab. Yang surau dan sebagainya yang lain itu adalah bahasa kita lah. Jadi kalau kita tengok pada hadis-hadis ataupun pada dalam Al-Quran ada menyebut perkataan masjid. Di dalam hadis-hadis ada menyebut perkataan musalla, masjid dan musalla, di mana sudah tentulah perkataan masjid ini lebih difahami, lebih kita kenali, ada disebut di dalam Al-Quran berulang kali. Jadi itu perkara yang tidak ada keraguan lah, kita jelas tentang masjid itu sebagai satu tempat yang digunakan untuk bersolat. Di dalam beberapa hadis Nabi SAW, baginda Nabi SAW ada, ataupun berdasarkan riwayat-riwayat sahabat, ada menyebut perkataan musalla. Sebelum itu mungkin kita boleh recap sikit. Maknanya kalau kita boleh patah balik ke belakang sikit, antara perkara yang paling awal yang baginda Nabi SAW lakukan sebaik saja sampai ke bumi Madinah Al-Munawwarah
adalah baginda Nabi SAW membina Masjid Quba. Ini satu perkara yang kita tahu berdasarkan sirah Nabi SAW. Ini antara kita kata projek utama yang Nabi SAW lakukan apabila sampai ke Madinah An-Nabawiyah, membina Masjid Quba, kemudian seterusnya selepas daripada itu membina Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW mengasaskan beberapa masjid yang utama di Madinah, yang mana sebelum itu Nabi SAW tidak mempunyai ruang dan peluang untuk melakukan perkara tersebut. Di Mekah tak boleh. Mekah orang Arab Quraisy tak bagi solat pun tak boleh. Solat pun kena buli di Mekah. Nabi SAW solat depan Kaabah kena buli. Ini kita cakap pasal buli kan. Jadi peluang itu datang apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan kita tahu kepentingan solat di dalam kehidupan seorang Muslim. Maka masjid menjadi satu institusi penting untuk seorang Muslim bebas melakukan ibadah solat dan mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu banyak masjid-masjid yang utama yang mana kita tahu, kalau di Madinah misalnya masjid yang paling utama adalah Masjid Nabawi, dan selepas itu Masjid Quba. Kemudian ada masjid-masjid yang lain yang dibina di sekitar ataupun yang menjadi tempat solat di perkampungan-perkampungan di sekitar Madinah. Kalau kita melihat kepada asar ataupun riwayat ataupun hadis yang menyebut tentang musalla misalnya, di sana ada misalnya dalam hadis riwayat Bukhari, hadis berkenaan ataupun daripada Utban bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang nuqaba yang datang daripada Madinah, yang antara yang awal memeluk Islam daripada Madinah. Jadi Utban bin Malik radhiyallahu anhu apabila dia sampai usia yang tua dan uzur untuk bersolat di masjid perkampungannya, maka dia telah meminta daripada Nabi SAW untuk datang ke rumahnya dan bersolat di satu bahagian daripada rumahnya, menjadikan satu bahagian daripada rumahnya sebagai musalla. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Maka Nabi SAW menyambut permintaan tersebut. Kata Nabi SAW, sa'af'alu insyaAllah, maka aku akan lakukan insyaAllah. Keesokan harinya Nabi SAW datang dengan beberapa orang sahabat, antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan datang ke rumah Utban bin Malik. Maka ditanya di manakah ruang yang nak disolat. Maka beliau menunjukkan satu sudut daripada rumah beliau, dan disitulah dijadikan musalla. Nabi SAW angkat takbir dan sahabat berdiri ataupun bersaf di belakang Nabi SAW. Maka di sini kita melihat daripada hadis ini, hadis yang sahih, adanya kita panggil masyru'iyah untuk menjadikan rumah ini sebagai musalla. Sebagai musalla. Ini sebelum kita pergi pada tarifan yang lebih detail perbezaan antara masjid dan musalla, kita nak faham di sini musalla ada asasnya daripada Nabi SAW. Dan ini merupakan kita katakan antara aktiviti ataupun agenda Nabi SAW ketika di Madinah. Ketika Nabi di Madinah, Nabi suka untuk menziarahi perkampungan-perkampungan di sekitar Madinah ini, dan Nabi akan bersolat di perkampungan tersebut. Maksudnya itu kita kata satu syiar yang menunjukkan kepentingan solat di dalam kehidupan. Solat itu tidak akan ditinggalkan, dan akan ada tempat-tempat yang Nabi SAW akan bersolat di situ. Dalam banyak riwayat, mungkin ruang tak cukup untuk kita perincikan, tapi secara umumnya kita nak gambarkan di sini bagaimana Nabi SAW mementingkan solat dalam kehidupan, dan di sana ada tempat-tempat yang Nabi akan menziarahi dan bersolat di situ. Jadi hadis Utbah bin Malik ini salah satu hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW memperakukan, bahkan Nabi SAW, kalau istilah ini kita kata macam mai rasmi lah kan,
jemput YB main resmi satu tempat. Tapi ini satu rumah yang dijadikan musalla. Di sana ada juga riwayat yang lain yang menyebut tentang misalnya musallal Aid, maknanya tempat solat yang dikhususkan untuk solat hari raya misalnya. Tuan-tuan dia peroleh ni bukan satu benda yang asing lah, di mana solat hari raya ini digalakkan di tempat yang terbuka, di tanah lapang. Itu dipanggil musalla. Maksudnya tempat yang kita, walaupun dia adalah tanah lapang yang mungkin tidak ada binaan dan sebagainya, tetapi dikhaskan untuk bersolat misalnya. Begitu juga solat istisqa. Solat istisqa ini ada, semuanya ada dalil daripada hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW mengambil tanah lapang sebagai tempat solat, untuk solat hari raya, untuk solat istisqa misalnya. Maka itu semua boleh dipanggil sebagai musalla, dan dalam riwayat juga menyebut musalla. Yang ketiga, tempat solat jenazah. Tempat solat jenazah dalam kisah Ma'iz. Dalam kisah Ma'iz, apabila beliau direjam, maka dalam hadis menyebut kami diperintahkan untuk membawanya, untuk merejamnya dan membawanya ke Baqi' al-Gharqad. Jadi Baqi' ini adalah perkuburan Baqi' lah. Untuk orang yang pernah pergi ke Madinah, dia tahu di mana letaknya Baqi'. Agak, kalau sekarang ni bersebelahan dengan pagar Masjid Nabawi lah. Kalau dulu kira di luar daripada di Madinah, di pinggiran Madinah. Boleh dikatakan kawasan Masjid Nabawi ini dah mengambil kawasan yang besar, penempatan-penempatan di Madinah. Jadi perkuburan Baqi' ketika zaman Nabi SAW agak kita kata di pinggiran. Maka dalam hadis ini menyebut, dalam ada dua riwayat. Satu riwayat menyebut al-musalla, maksudnya Ma'iz apabila direjam maka dibawa ke al-musalla. Dan hadis yang satu lagi mentafsirkan yang dimaksudkan dengan al-musalla itu adalah Baqi' al-Gharqad. Maksudnya apa yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan, istilah al-musalla ini adalah satu istilah yang diketahui oleh para sahabat, yang kita boleh pegang dari sudut syaraknya. Baik, dari sudut pemahaman, kalau kita nak terjemahkan pada zaman sekarang, bagaimana kita nak mendefinisikan secara tepat apakah itu masjid dan apakah itu musalla. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti ada persamaan antara masjid dan musalla ini. Kedua-duanya satu tempat yang dikhususkan ataupun dijadikan sebagai tempat solat. Kalau kita melihat takrifan para ulama, ada banyak takrifan yang mungkin agak sukar untuk kita pegang sebagai satu garis panduan yang jelas. Walau bagaimanapun, ramai juga di kalangan ulama ketika membezakan antara masjid dan musalla ini, pertamanya menyebut dari sudut afdaliyah, dari sudut keutamaan, dari sudut kelebihan bersolat padanya, maka masjid adalah lebih afdal berbanding musalla. Masjid ini menjadi suatu tempat perkumpulan umum, dan masjid mempunyai hukum-hukum yang khusus yang disebut dalam banyak riwayat juga. Misalnya masjid tidak boleh dijadikan tempat berjual beli, masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk mengiklankan barang yang hilang, masjid tidak boleh dimasuki oleh wanita-wanita yang haid ataupun orang yang berjunub. Ini antara hukum-hukum yang khusus yang dikhususkan kepada masjid, yang dikhususkan kepada masjid dan tidak disebut kepada musalla. Maka dapat kita lihat di situ, masjid ini mempunyai, di samping kita kata sebagai tempat solat, tetapi masjid mempunyai kedudukan yang istimewa, kedudukan yang suci, mempunyai hukum-hukum yang khusus yang mungkin tidak ada pada musalla. Musalla ini mungkin mempunyai sebahagian hukum-hukum yang terdapat pada masjid, tetapi tidak keseluruhannya, seperti yang saya datangkan contoh-contoh tadi. Jadi musalla ini mungkin satu tempat yang bersih juga, yang sesuai untuk dijadikan sebagai tempat solat, tetapi tidak seperti masjid yang mempunyai hukum-hukum yang khusus. Antara yang lain mungkin juga tahiyatul masjid misalnya.
Dan ramai juga ulama ketika membezakan antara masjid dan musalla ini menyebut antara perkara yang paling jelas perbezaan antara masjid dan musalla ini, di samping hukum-hukum tadi, adalah masjid ini adalah satu tempat yang diwakafkan untuk bersolat. Adapun musalla adalah tempat yang tidak diwakafkan. Ini ramai ulama yang membezakan dari sudut tanah wakaf dan tidak wakaf. Maka kerana itu masjid ini adalah merupakan dibina, maksudnya dari sudut pembinaannya, dari sudut asal daripada awal lagi adalah dibina untuk dijadikan masjid, tempat solat, dan tempat itu diwakafkan, tidak menjadi milik sesiapa. Tidak menjadi milik sesiapa, hatta maib pun. Maib ke jaib? Maib. Maib sebagai pengurus, dia bukan pemilik kepada masjid. Kerana masjid ini menjadi tanah wakaf yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maksud wakaf ini adalah tujuan ataupun penggunaan tempat tersebut hanyalah akan terhenti kepada tujuan pembinaan ataupun penggunaan tempat tersebut. Untuk masjid maka dijadikan masjid semata-mata. Berbeza dengan musalla. Musalla ini tidak diwakafkan, maka dia mungkin menjadi milik seseorang, seperti mana kisah Utban bin Malik tadi. Musalla itu berada di dalam rumah Utban bin Malik, maka ia menjadi milik Utban bin Malik, walaupun dia boleh dijadikan solat. Mungkin dia bersolat dengan ahli keluarga dia. Jadi mengambil hukum-hukum masjid, misalnya solat mengikut imam, solat dengan saf yang betul, tetapi dia tidak mengambil keseluruhan hukum-hukum masjid, tahiyatul masjid dan sebagainya. Jadi maka kerana itu musalla ini boleh menjadi milik individu dan mungkin boleh menjadi milik institusi. Misalnya kalau kita di pejabat, dijadikan satu bahagian daripada ruang pejabat sebagai tempat solat. Misalnya kita banyak di stesen-stesen minyak, misalnya dijadikan surau ataupun ditulis ruang solat di shopping kompleks Giant dan sebagainya. Itu adalah musalla, yang mana kalau kita kata pemilik syarikat itu nak ubah ataupun nak ubah tempat itu, maka itu adalah milik dia, hak milik dia. Dia tidak mewakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekiranya satu yang kita panggil sebagai musalla ataupun surau tetapi diwakafkan, misalnya kalau kita setengah-setengah taman, kita ada tempat yang memang dikhaskan, maksudnya dari sudut pembinaan dari awal lagi di taman itu memang satu tempat telah dikhaskan untuk dijadikan surau misalnya, dan diwakafkan, maksudnya digazetkan sebagai wakaf, mungkin berdaftar ataupun ada dalam rekod maib misalnya, maka ia juga mengambil hukum masjid, ia dikira sebagai masjid. Tinggal lagi kita dalam masyarakat kita, kita ada membezakan antara masjid dan juga masjid jami' misalnya. Ada lagi satu istilah dipanggil masjid jami'. Jadi masjid jami' ini merujuk kepada masjid yang didirikan solat Jumaat. Jadi ada masjid-masjid, mungkin banyak masjid misalnya, kemungkinan banyak masjid macam kita sebut tadi lah, ada masjid dan mungkin ada surau yang bertaraf masjid, tetapi mungkin untuk solat Jumaat hanya satu masjid sahaja. Dan ini juga dari sudut asasnya mungkin kita boleh ambil daripada sirah ataupun hadis, ataupun daripada maksudnya zaman Nabi SAW, walaupun banyak masjid di sekitar Madinah, tetapi untuk solat Jumaat hanya ada satu solat Jumaat, iaitu di Masjid Nabawi. Kesemua sahabat akan datang ke Masjid Nabawi untuk solat Jumaat. Mungkin inilah antara asas yang kita boleh pegang. Panjang pula lah. Jadi tak apalah, moderator pernah pegang mic, saya pun berhenti dekat itulah, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan. Mungkin saya dapat memberi sedikit gambaran perbezaan di antara masjid dan juga musalla. Allah taala alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Al-Fadil Dr. Muhammad Luqman yang telah memberikan satu kupasan yang sangat jelas kepada kita tentang maksud masjid dan perbezaan dia serta fungsi dia, masjid dan surau.
Jadi setelah kita tengok perbezaan dan maksud masjid surau, kita nak tengok pula pahala. Perbezaan adakah di sana perbezaan pahala antara solat di masjid dan surau? Mungkinkah ada di sana dalil ataupun pandangan ulama yang mengisyaratkan atau menunjukkan adanya di sana perbezaan antara pahala, perbezaan pahala solat antara di masjid dan di surau? Jadi kita nak minta Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal untuk memberikan penjelasan dan kupasan berkaitan dengan perkara ni. Jadi dijemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertama saya ucap terima kasih pada Al-Fadil Ustaz Zahrin selaku pengerusi forum pada pagi ini, Al-Fadil Dr. Luqman selaku tuan guru kita pada pagi ini yang juga sama-sama berkongsi ilmu dan manfaat, tuan-tuan imam dan seluruh jamaah anak qaryah di Masjid Al-Ihsan Kampung Darat ini. Sebelum saya nak memberikan respon ataupun sedikit perkongsian berhubung dengan soalan yang diajukan oleh pengurusi tadi, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah, anak-anak qaryah dan seluruh mereka yang berada di sini untuk kita menggunakan peluang kita berada di tempat yang sangat mulia ini. Di atas muka bumi Allah ini tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada tempat yang paling disukai oleh Allah. Ahabbul bilad. Nabi SAW menyatakan tempat yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Azza wa Jal adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah, wa abghadu bilad, tempat yang paling tidak disukai oleh Allah, panjang syarahan dia tu, adalah pasar-pasarnya. Jadi kita alhamdulillah pagi ini kita mulakan kehidupan kita dengan berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka kita dah salat berjamaah tadi, duduk di tempat yang paling dicintai oleh Allah, dalam keadaan kita beriktikaf, mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Saya mengajak kita mengambil peluang ini untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah yang sangat dahsyat. Semalam saya tengok dalam Facebook kiriman daripada rakan-rakan, sesuatu yang mengejutkan negara, sesuatu di luar jangkaan seluruh rakyat Malaysia. Dan sehingga ke pagi ini, perkembangan terkini, empangan Kelang yang menampung air bagi Kuala Lumpur dan Lembah Kelang itu sudah mula dilepaskan. Kita di Perlis pernah mengalami situasi yang begitu mengejutkan 2005 apabila empangan Timah Tasuh dilepaskan. Suatu musibah yang kita tak jangka, bencana yang sangat dahsyat. Tenggelam habis boleh kata keseluruhan Perlis. Saya ingat kawasan tuan-tuan juga banjir kerana saya di Kangak juga banjir kerana dia akan lalu kawasan tuan-tuan dulu. Maka kita doakan tuan-tuan, kita bersyukur Perlis terselamat dan keadaan terkawal. Kita boleh hadir ke masjid dan meneruskan program forum kita. Saudara-saudara kita semalam mungkin tidak tidur. Dalam gambar-gambar yang disebarkan itu sangat menyayat hati. Seorang mukmin walaupun tidak mempunyai hubungan pertalian darah, tetapi ukhuwah Islamiyah yang dibina di atas persaudaraan orang Islam. Kata Nabi, al-mu'min kal-bunyan, orang mukmin itu seperti bangunan. Dan Nabi bagi perumpamaan seperti mana satu tubuh badan yang sakit di anggota kanan, anggota kiri akan turut berjaga malam. Maka kita doakan tuan-tuan supaya Allah mengangkat dan mengalihkan hujan ini ke tempat yang lain, supaya saudara-saudara kita berada dalam keadaan yang selamat dan dapat meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah Allah Ta'ala perkenankan doa-doa orang saleh, doa-doa ahli masjid,
doa-doa orang yang dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah dengar panjang lebar. Itu untungnya menjadi orang yang kedua ni. Sebab orang yang pertama dah bagi banyak info. Kan, macam jalan lah. Orang yang lalu dulu dah tebas elok dah, dah pecerah elok dah. Kita yang mai kat belakang ni jalan senang kan. Jadi tuan-tuan, saya tak banyak tanggungjawab nak jawab kerana Al-Fadhil Dr. Luqman tadi dah bagi satu respon, satu ulasan yang sangat jelas. Cuma mungkin saya nak tambah sikit-sikit sajalah bagi nak melengkapkan agenda forum kita pada pagi ini. Satu saya nak sebut, tadi kita dah dengar tentang kepentingan masjid. Sirah membuktikan dalam peristiwa Hijratul Rasul, Nabi membina Masjid Quba seperti yang Dr. Luqman sebut tadi. Kemudian Nabi membina Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Ini menunjukkan bahawa masjid itu sangat dekat dengan umat Islam. Dan bila ditanya tentang perbezaan surau dengan masjid, kita rasa tidak perlu lagi untuk kita keliru. Tak perlu lagi untuk kita berbelah bahagi. Tak perlu lagi untuk kita berbincang panjang. Tentulah masjid itu lebih afdal, lebih mulia, lebih besar kedudukannya daripada surau. Tak mungkin satu orang boleh sebut dia kata surau lebih baik daripada masjid. Sakan. Kalau ditanya kepada orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang waras, masjid tentulah lebih afdal daripada surau. Saya juga nak mungkin nak respon sikit. Masjid seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Dr. Luqman tadi, dia ada syarat nak jadi masjid. Ini disebut oleh para fuqaha, terutama juga di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Seperti disebut oleh Al-Imam Nawawi dan juga yang lain-lainnya. Untuk menjadi masjid, pertama dia mesti wakaf. Seperti yang disebut oleh Dr. Luqman tu, saya kata kerja saya tak jadi teruk dah. Kan? Cuma saya nak ulang balik je. Mesti wakaf. Diperlis. Mana-mana pihak yang nak mau berwakaf. Ini saya boleh cakap sikit lah pasal saya ada bahagian terlibat. Diperlis. Mana-mana umat Islam, pihak atau individu yang ingin berwakaf, hanya boleh berwakaf secara sah menurut hukum undang-undang adalah dengan pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis sebagai pemegang amanah tunggal wakaf. Ini bukan tujuan untuk kita kata bertujuan buruk. Ulul amri pemerintah yang bertanggungjawab dalam urusan agama Islam. Agama Islam ni kalau ikut undang-undangnya, dia hak milik kerajaan, hak milik negeri. Maksudnya setiap sultan, raja-raja tu dia kuasa pemerintah, raja, ketua agama. Jadi sultan atau raja itu memperturunkan kuasanya kepada majlis agama, dan kita di Perlis yang dipertua majlis agama ini ialah Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis sebagai tuanku yang dipertua. Jadi bila kita sebut ulil amri, dia merujuk kepada raja pemerintah. Kerana saya akan kaitkan lagi dengan isu masjid dan surau ni. Jadi tuan-tuan yang nak berwakaf, walaupun kita tahu disebutlah syarat-syarat wakaf tu tak ada lah nama maib kan. Dia mesti ada waqif, mauquf alaih dan sebagainya tu. Tapi di Perlis undang-undangnya, dan saya percaya di negeri-negeri lain juga sama, dia mesti diserahkan kepada majlis agama. Bukan untuk menjadi hak milik majlis agama. Betul seperti yang disebut oleh Dr. Luqman tadi, tepat. Bukan untuk diserahkan menjadi hak milik majlis agama, tak. Majlis agama dalam enakmen undang-undang tu menyebut sebagai pemegang amanah, sebagai pengurus takbir, sebagai pengawal selia. Dan majlis agama dia bukan milik individu, dia milik umat Islam. Sebab itu zakat, segala urusan yang berkaitan dengan umat Islam di bawah
urusan dan takbir selia majlis agama. Majlis agama ni milik umat Islam, milik kita bersama. Cuma ketua ataupun pengurus ataupun kita panggil ulil amrinya adalah pemerintah. Okey. So masjid pertama kata para fuqaha dia mesti wakaf. Wakaf maksudnya dia tak ada milik siapa-siapa. Dia tak ada milik siapa-siapa. Macam masjid ni dia bukan milik jawatan kuasa. Pasal itu tuan-tuan, siapa pun jawatan kuasa mailah sembahyang. Ini kadang-kadang dia tak bersetuju dengan jawatan kuasa tu, dia tak mau pergi sembahyang masjid tu. Apa kaitan? Dulu dia duduk sembahyang elok, naik jawatan kuasa baru tak belaga angin dengan dia. Bila tak belaga angin dengan dia, dia pun tuang tinggal masjid tu. Pasal apa? Dia kata aku tak setuju dengan bendahari tu, aku tak mau pergi sembahyang masjid tu. Bukan masjid bendahari. Orang mari hantar Tok Imam baru, dia tak mau, tuang tinggal Tok Imam tu. Pasal apa? Pasal aku tak setuju, aku tak berkenan dengan Tok Imam tu. Pasal apa? Ya hang tak berkenan dengan Tok Imam tu, hang tak mau sembahyang. Hatta di dalam hukum fiqh pun dia sebut apa? Kalaulah kita berimamkan orang yang fasik, ahlul bid'ah, mubtadi', sah. Tuan-tuan boleh baca, kita ada kisah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia jadi imam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in salat di belakang dia. Hatta kalau tu imam tu isap rokok ke apa ke, fasik dia dosa dia, tapi kita mari sembahyang. Kerana tuan-tuan, masjid ni, salat jamaah yang kita buat ni, yang kita mari ni, masjid seperti mana yang disebut oleh Dr. Luqman tadi, dia milik umat Islam. Sebab itu di masjid tidak ada isu politik, tidak ada isu POK, tidak ada isu kepartian, tak ada isu bangsa. Bila masuk ke dalam masjid, kita semua adalah sama. Yang menjadi pemimpin kita imam, kita ikut imam. Tuan-tuan tengok, hatta kalau masuk orang-orang besar ke dalam masjid, mereka duduk sama dengan kita. Tengok, masjid mengajar kita untuk berada pada kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah di dalam masjid. Apabila kita langkah masuk masjid, kita tak bawa pangkat kita. Kita pergi majlis, menteri besar akan duduk kerusi menteri besar, VIP. Tapi masuk masjid, kita sama. Tak ada siapa boleh duduk depan pada Tok Imam. Tak tahu tuan-tuan pergi hampak sejadah depan Tok Imam, kita tanya, siapa dia ni? Ini sejadah Tok Imam. Tu yang depan tu, ini sejadah pegawai daerah. Tak boleh. Dia tetap kena duduk belakang imam. Maka bila kita masuk dalam masjid, kita tidak membawa perbezaan. Lepas itu tuan-tuan, masjid tidak ada lambang parti, masjid tak ada lambang NGO, masjid tak ada lambang POK. Mari salat. Siapa pun jawatan kuasa, siapa pun tu imam, selagi mana dia berhukum ataupun dia mengikut syariat, dia sembahyang sah, cukup syarat, kita imam, kita makmum lah. Tak payah kita duk peduli geng kita ke tak geng kita ke, pok kita ke tak pok kita ke, tu imam kita ke tu imam depa ke. Ada juga kadang-kadang tu imam satu geng dia mai jemaah, tu imam dua bukan geng dia tak mai. Tuan-tuan, kita tak mau macam tu. Sekali lagi saya akan sebut juga pasal apa? Tuan-tuan, banyak yang disebut oleh Al-Fadhil Dr. Luqman tadi, kelebihan masjid, kelebihan salat jamaah, syiar. Tapi tuan-tuan jangan lupa, di dalam siratul Rasul, di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan jangan lupa, betul ataupun tidak, ada sejarah membuktikan masjid apa? Masjid ni tempat yang hebat. Banyak hadis kalau nak baca tak sempat. Tapi tuan-tuan jangan lupa, kita kena ambil iktibar. Quran menyatakan ada masjid yang dibakar. Ada masjid yang dibakar. Yang tuan-tuan semua kalau pergi ke Mekah, tuan-tuan akan mungkin ziarah pergi ke Masjid Dirar. Bukanlah kita pergi ziarah Masjid Dirar tu. Kita pergi kawasan tu, orang tunjuk kata tu Masjid Dirar. Masjid Dirar. Tuan-tuan terkejut tak? Masjid dibakar. Hei, kenapa masjid dibakar? Bakar masjid, bakar. Ini dalam sejarah, sirah. Berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bercakap soal masjid, soal surau, kita kena balik kepada tujuan masjid.
Pertama, untuk mendirikan salat 5 waktu. Masjid ni diwakafkan untuk mendirikan salat 5 waktu. Sebab itu tuan-tuan, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Al-Imam Nawawi antara tokoh yang sebut benda ni. Dia kata masjid salat jamaah yang kita buat di dalamnya adalah merupakan fardu kifayah. Di dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan mari salat jemaah ni fardu kifayah, wajib. Kalau tuan-tuan mai yang tak mai tu kau selamatlah pasal tuan-tuan mai, tu nama fardu kifayah. Sebab apa? Di kalangan mazhab, di kalangan fuqaha mazhab Syafi'i, dia kata salat jamaah ini mesti ditunaikan walaupun oleh sebahagian umat Islam, sebahagian anak qaryah, kerana dia adalah syiar kepada agama. Jangan main-main. Sebab itu tuan-tuan ingat tak lagi ketika masjid ditutup seluruh negara, bahkan seluruh dunia tutup masjid, hatta Masjidil Haram pun ditutup kan, ada maksudnya sekatan lah, tetapi tetap dalam perkeliling arahan yang dikeluarkan oleh ulil amri, oleh majlis fatwa, pegawai masjid, tu imam 2-3 orang mesti, betul tak? Mesti main kan? Tu imam tu yang bertengkar tu, pasal apa dia boleh pi, pasal apa aku tak boleh pi, pasal apa dalam duk tutup tu 3 orang 4 orang kena main juga. Azan tetap kena dilaungkan. Pasal apa tuan-tuan? Kerana dia syiar, dia adalah lambang agama, dia adalah tanda agama itu berada di tempat tersebut. Maka sebab itu tuan-tuan, bila Allah Ta'ala buka balik peluang untuk kita mari ke masjid, Perlis negeri yang pertama buka seluas-luasnya. Dan alhamdulillah lah, macam Dr. Luqman sebut tadi, masjid ni penuh. Dia berkata pasal jarak, tak jarak pun memang masjid ni penuh. Itu memang tak dapat dinafikan. Alhamdulillah, ini satu tanda rahmatnya qaryah ni. Okey tuan-tuan, sekarang ni bila kita sebut, hatta orang perempuan pun yang afdal sembahyang di rumah, kalau dia nak main masjid, kita tak boleh larang. Nabi kata jangan larang wanita-wanita kamu daripada mari ke masjid, kan? Okey, jemaah perempuan pun masjid ni ramai. Kalau jemaah perempuan masjid lain mungkin seorang dua, tapi alhamdulillah masjid ni berjaya dari sudut jemaah tu. Tahniah lah kepada jawatan kuasa dan tuan imam. Okey tuan-tuan, balik pada soal surau dan masjid tadi. Okey, sekarang ni masjid di Perlis ni, pertama di Perlis ni majlis agama hanya iktiraf masjid 101 masjid. Kita ada 101 masjid, itu sahaja yang diiktiraf sebagai masjid. Macam Dr. Luqman sebut tadi, masjid ni dalam istilah fiqh dia ada dua ya, masjid dengan musalla. Masjid ni yang saya sebut tadi, yang Dr. Luqman sebut bahas panjang tadi, musalla ni tanah lapang lah. Di situ Nabi salat istisqa, di situ Nabi salat raya-raya. Bezanya apa? Masjid ni berlaku hukum masjid. Saya kena sebut tu pasal nak bagi tahu ada perbezaan tu. Masjid bila tuan-tuan mai, adanya tahiyatul masjid. Di surau tak ada tahiyatul surau. Di masjid tuan-tuan boleh i'tikaf. Di surau tak berlaku hukum i'tikaf. Di masjid ada pantang larang dia. Di surau tak ada pantang larang. Dan kebanyakan surau, wallahu a'lam lah, surau ni kebanyakannya tidak wakaf. Sebab Dr. Luqman sebut ni, kalau dia wakaf, betul. Kalau dia wakaf, walaupun dia tak nama surau, kita tetap dengan izin pemerintah dia jadi masjid lah. Dia jadi masjid. Tapi saya nak sebut tuan-tuan, apa tujuan sembahyang jemaah? Sini saya nak buat kesimpulan ni, saya tak mau lajak lah. Apa tujuan sembahyang jemaah? Tujuan sembahyang jemaah ni, sembahyang seorang-seorang pun boleh. Perbezaan panjang di kalangan para fuqaha lah, tapi saya nak buat sembahyang seorang-seorang pun boleh. Tuan-tuan sembahyang subuh di rumah pun boleh. Tapi apa tujuan kita mari sembahyang jemaah? Sembahyang jamaah, kalau tuan-tuan baca dalam perbahasan para ulama, semuanya boleh dikatakan sepakat untuk melahirkan kesatuan umat. Sebab itu Nabi
Quran sebut tentang masjid dirar. Dalam ayat tu sebut apa? Pasal apa dia buat masjid dirar? Tafriqan. Jelas dalam ayat Quran tu, tafriqan. Tujuan masjid dirar tu yang Allah larang Nabi pi tu, tujuan pembinaannya untuk memecah belahkan bainal mu'minin. Tujuan masjid itu dibina untuk memecah belahkan kesatuan kaum muslimin. Ada dah masjid elok-elok, depa pi bina pula satu lagi masjid, pecah belah habis. Tujuan apa? Nak merenggangkan kesatuan. Pasal itu Quran yang sebut dah. Bukan kita yang reka. Quran kata tafriqan bainal mu'minin. Untuk tujuan masjid itu dibina memecah belahkan kesatuan ukhuwah, kesepaduan jamaah kaum muslimin. Maka masjid itu dimusnahkan. Maka sebab itu tuan-tuan, maksud kepada salat jamaah itu adalah untuk membina kesatuan umat Islam. Pasal itu saya sebut di awal tadi, bila kita masuk ke dalam masjid, kita tak bawa perbezaan-perbezaan di luar masjid. Semua yang tuan-tuan berbeza apa semua tu berkelahi di kampung, berkelahi di taman, bukan, tak ada. Berkelahi di kampung, berkelahi di taman, ada tak kena apa di semua tu bergaduh. Bila masuk dalam masjid, tinggal semua tu, duduk rapat sah. Pasal itu kita rapat sah. Ini cerita sebelum lah, rapat sah. Sehingga tuan-tuan boleh tengok jiran tuan-tuan berkelahi pasal kucing berak, lari pergi duduk belakang. Dah rapat. Tu rapat tu nak suruh kita apa? Nak suruh kita bersatu. Pasal itu Nabi sebutkan dalam hadis sah. Saya pun tak berapa nak berani baca hadis ni pasal Dr. Luqman ni ada. Saya kira tekong, tapi bagus jugalah, betul kan. Dalam hadis Nabi kata apa? Rapatkan sah kamu, jangan renggangkan sah kamu. Ini saya baca dalam situasi biasalah. Lah ni darurat. Cerita lain, hukum berubah. Hukum berubah mengikut keadaan dan realiti. Saya nak baca ni, apa ancaman Nabi? Allah Ta'ala akan membolak-balikkan. Allah Ta'ala akan menggoncang ni, yukhalif ni, memusingkan hati-hati kamu. Nampak? Dia berkaitan dengan kesatuan. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah, kita ada masjid yang tersergam indah, imam yang dilantik, imam yang tidak ada padanya kelemahan lah, bacaan bagus, hukum hakam, alim, semua tahu. Nabi kata orang yang paling baik baca a'lamu bis sunnah dan sebagainya. Tuan-tuan, apa alasan tak main masjid? Bahkan tuan-tuan, di kalangan para fuqaha dia berbincang apa tau, kalau kita masjid kita dekat tu tak ada orang, kita kena main masjid tak ada orang tu bagi ramai. Bukan tak ada orang tu kita. Dalam mazhab Syafi'i dia kata, kalau masjid kita tak ramai, masjid yang tu tak ramai, kita pi peramai, pi imarah. Imarah masjid ni dengan apa? Dengan semayang, dengan majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan, saya tak kata semua surau, saya tak tuju pada mana-mana pihak, tetapi apa sebab untuk kita pergi surau. Dan sekarang tuan-tuan, apatah lagi ulil amri tak benarkan surau dibuka. Ulil amri tak benarkan surau dibuka bukan pasal dia tak mau surau hidup, bukan dia tak mau surau, dah ada maslahat dia. Nanti kita akan ulas dalam pusingan yang kedua. Tapi saya nak sebut tuan-tuan, untuk apa kita pergi surau kalau masjid ada? Melainkanlah kalau tuan-tuan uzur, orang tua-tua yang tak boleh berjalan, orang perempuan yang mungkin tak ada apa masalah tak boleh mai, okeylah. Tapi kalau orang yang tak ada apa, kenapa dia tak mau masjid? Melainkan di sana ada kepentingan dan sebab-sebab yang lain yang bercanggah dengan syarak. Maka sebab itu hadirin mukminin, dalam pusingan yang pertama ini saya katakan tidak ada perbincangan lagi lah. Marilah kita mengimarahkan masjid. Mau kalau gamak tuan-tuan mai sampai tak ada ruang dah masjid ni, sampai tak ada ruang, ketat dah penuh masjid ni, munasabah lah kalau kita nak pergi sembahyang di surau. Tapi saya bagi contoh macam ni lah. Kalau kata semua orang taman tu buat surau, taman ni buat surau, kampung tu buat surau, lah sekali dia jadi pertandingan azan. Bukan kata pertandingan azan, sampai makmum pun tak tahu nak amin Fatihah mana. Fatihah dia duduk dekat ni, dekat sangat dengan masjid. Tu imam macam waladhdallin, sagi surau tu pun waladhdallin, dia pun tak tahu nak amin mana. Punya dekat. Ramai mana kampung ni? Ada sama besar dengan bandar-bandar besar sampai 300-400 ribu orang. Tak, adalah kami 300-400 orang.
Siapa yang nak buka tanah? Kalau semua berkelai buka tanah, kita tutup masjid, kunci, hampa pergi sembahyang tempat masing-masing, tempat puak masing-masing. Masjid nak mensatukan. Maka sebab itu tuan-tuan, saya bukan bercakap atas kepentingan diri ke atau kepentingan maib ke apa ke, tapi kita bercakap atas nama kepentingan umat Islam. Pasal itu masjid tuan-tuan, apa masalah? Tak ada siapa boleh larang. Tak ada siapa boleh larang tuan-tuan daripada masuk ke dalam masjid. Jadi marilah sama-sama kita mengambil kelebihan, keutamaan, keistimewaan, hingga Quran kata orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman. Kata para ulama, yang memakmurkan masjid itu apa dia? Yang melazimi salat 5 waktu di masjid. Sebab itu ada riwayat yang menyebut siapa yang kamu lihat mendatangi masjid, saksikanlah dia adalah orang beriman. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dalam pusingan pertama ni dapat memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita tentang keutamaan masjid kita, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal. Panjang lebar kita dengar penjelasan berkenaan dengan keutamaan masjid lebih daripada surau. Jadi jelas kepada kita tentang keutamaan masjid lebih daripada surau, dari sudut banyak sudut lah, dari sudut amalannya, dari sudut hukum hakamnya, dari sudut jamaahnya yang lebih ramai, dan sudut kedudukan masjidnya, menunjukkan bahawasanya masjid itu lebih utama dan lebih afdal solat di dalam masjid, dan pahalanya lebih besar. Jelaslah kepada kita tentang keutamaan masjid lebih daripada surau. Jadi tadi ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal ada sebut sikit tentang Masjid Dirar. Kita nak balik kepada pusingan kedua, kita nak pergi kepada pusingan kedua, nak berbalik kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Luqman untuk memberi sedikit kupasan tentang Masjid Dirar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan Masjid Dirar, ciri-cirinya, dan Masjid Dirar ni ada di zaman lah ni ciri-ciri dia tu, dan kalau ada masjid yang macam ni apa kesan dia kepada masyarakat kita. Jadi dipersilakan kepada Fadhil Dr. Luqman, persilakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sekali lagi saya nak ucap tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita dah 7.30 lebih. Saya tengok masih ramai lagi yang tetap di tempat duduk dia. Saya dah 2-3 forum, ada setengah-setengah tempat, bila masuk waktu syuruk tu dah mula pakat bangun. Tapi saya tengok tuan-tuan, Masya Allah, masjid ni kita patut bagikan pujian lah. Masya Allah, ahli jemaah yang sangat baik saya tengok. Moga-moga istiqamah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, menyebut tentang Masjid Dirar ini ada ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang menyebut secara khusus. Bahkan saya kira ada satu ayat hanya di dalam ayat ini yang menyebut tentang Masjid Dirar. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم
wallahu alimun hakim. Jadi ini satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim di dalam surah Taubah. Tadi Ustaz Mak Riza kita dengar macam panas sikit lah. Jadi kita dengar Quran ni, saya harap jadi lembut balik. Kita dengar Quran. Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal Masjid Dirar. Ayat ini ada sebab nuzul dia yang akan menjelaskan kenapa ayat ini diturunkan. Kalau kita tengok pada ayat ini agak umum. Allah menyebut, Allah tak sebut secara spesifik, supaya ayat ini kekal umum, boleh kita fahami dan tadabbur sehingga hari ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang menjadikan ataupun mengambil masjid, sifat yang pertama disebutkan diraran. Jadi masjid Dirar ni bukan nama, bukan nama. Jadi kita duk pi Madinah, duk pi cari mana masjid Dirar. Masjid Dirar ni dia boleh jadi di Madinah, boleh jadi di tempat-tempat lain, sebab dia sifat. Allah sifatkan masjid, Allah pakai nama masjid. Masjid ni kita tahu tempat yang mulia. Tetapi masjid, kalau walaupun satu tempat yang mulia, yang mungkin dibina, yang kita lihat sebagai satu tempat yang mulia, tetapi sekiranya ada maksud-maksud ataupun tujuan-tujuan seperti yang Allah SWT sebut di dalam ayat ini, maka ia tidak ada tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana macam Ustaz Mak Riza sebut tadi, masjid yang mulia ini, tapi disebabkan sebab-sebab ini, maka dia dibakar, dia dimusnahkan, tidak ada tempatnya di dalam Islam. Sifat yang pertama yang Allah sebut diraran. Apa maksudnya? Masjid yang dibina dengan tujuan untuk mendatangkan mudarat pada orang Islam. Kita ambil maksud yang berlawanan daripada itu, kita akan dapat apa tujuan pembinaan masjid. Masjid yang masyru' ataupun masjid taqwa, seperti mana yang Allah gandingkan dalam ayat ini, adalah masjid yang menjadi tempat yang selamat untuk umat Islam. Masjid ini adalah tempat yang aman. Tak sepatutnya orang bila dia datang ke masjid, dia rasa dia disakiti, dia rasa dia dianiaya di masjid. Masjid adalah tempat yang aman, tempat yang boleh menjadi perlindungan untuk umat Islam. Berbeza dengan masjid yang Allah SWT sebutkan dalam ayat ini, Masjid Dirar. Yang pertama, sifat yang pertama, masjid yang mendatangkan mudarat kepada umat Islam. Tak kira lah apa bentuk mudarat sekalipun, Ini yang pertama. Yang kedua yang disebut di dalam ayat ini, wa kufran, masjid yang dibina untuk mencapai matlamat kufur. Dia tidak ada di situ matlamat iman. Kita tahu kita datang ke masjid ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan solat yang kita lakukan, dengan i'tikaf, zikir, doa, bacaan Al-Quran dan sebagainya, ini semua akan menyuburkan iman kita. Inilah masjid Allah, rumah-rumah Allah. Berbeza dengan masjid yang disebut dalam ayat ini, ia adalah masjid yang menjadi tempat kekufuran. Berbeza dengan matlamat asal masjid, matlamat utama masjid. Sifat yang ketiga yang disebut, wa tafriqan bainal mu'minin. Dan menjadi masjid ini yang disebut di dalam ayat ini menjadi tempat pecah belah di kalangan orang-orang yang beriman. Maka maksud yang sebaliknya yang kita ambil daripada situ, masjid ini sepatutnya menjadi tempat penyatuan, tempat penyatuan umat Islam, tempat penyatuan orang-orang yang beriman. Bila main masjid rasa makin dekat, makin rapat ukhuwah kita. Inilah masjid, tempat yang paling baik, tempat yang kita akan mendapati orang-orang yang soleh. Kalau kita nak cari orang yang soleh, patutnya kita main ke masjid. Sangat malang kalau kita ke masjid, kita jumpa orang-orang yang penuh dengan hasad hati, orang yang sombong, yang penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Ini satu perkara yang malang. Tak sepatutnya masjid ini menjadi tempat orang-orang yang macam ni. Sepatutnya kita yang main ke masjid ini adalah orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita, orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, terbentuk iman dan akhlaknya, sangat berakhlak. Kita sangat
selesa bila kita main ke masjid, kita akan sangat selesa. Sebab apa? Kita jumpa orang yang sama akidah dengan kita, saudara-saudara kita, orang yang berakhlak. Maka kerana itu, masjid tidak sepatutnya dijadikan tempat perpecahan. Maka kerana itu, apa-apa sahaja yang akan membawa kepada perpecahan, maka ia adalah dilarang. Apatah lagi menjadikan masjid sebagai satu platform yang membawa kepada perpecahan, maka itu sepatutnya dijauhkan sejauh-jauhnya. Perkara ini kita kena jelas. Ahli jawatan kawasan masjid, ahli jemaah kena faham benda ni betul-betul. Kita mai ke masjid, kita ada matlamat kita dan kita tahu kedudukan masjid, dan kita kena jauhkan perkara-perkara yang saya sebutkan ini. Benda yang mendatangkan mudarat, bahaya, benda yang akan membawa kepada kekufuran, benda yang akan membawa kepada perpecahan. Ini perkara yang patut kita jauhkan sejauh-jauhnya daripada masjid. Tak kiralah kita sebagai jawatan kuasa ke ataupun sebagai jemaah biasa, ini perkara yang patut kita jauhkan. Dan sifat yang keempat yang Allah SWT sebutkan dalam ayat ini adalah wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Masjid ini dijadikan sebagai suatu tempat intipan, kita boleh kata sebagai markas ataupun pusat intipan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya daripada sebelumnya. Kalau mengikut tafsiran ayat ini, merujuk kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kita tak mahu masjid kita ini menjadi alat kepada musuh Islam untuk merosakkan kita daripada dalam. Sangat malang tuan-tuan, hari ini kita main masjid tapi kita dah buat agenda-agenda musuh Islam. Ini satu perkara yang sangat malang. Bukan tujuan kita main masjid untuk kita gaduh sama kita, untuk kita capaikan maksud musuh Islam. Musuh nak tengok kita berpecah, musuh nak tengok kita lari daripada iman kita. Sangat malang kalau perkara ini datangnya daripada institusi masjid. Jadi ayat ni panjang, tadi saya baca panjang. Tak tahu kalau ada masa boleh sambung lagi. Kalau nak tafsir sampai habis ayat ni panjang sikit lah. Tapi mungkin kita boleh sebut secara ringkas. Dalam ayat ini, orang-orang yang macam ni dia akan mendakwa. Kata Allah, nescaya mereka akan bersumpah dengan mengatakan sesungguhnya kami hanya menginginkan kebaikan. Kami ini nak buat baik saja. Ini perangai orang-orang. Kalau dalam konteks saya ini, mereka adalah golongan munafik. Mereka yang mempromosikan Islam, menunjukkan mereka Islam, tetapi hakikat mereka, dalam hati mereka mempunyai perasaan yang tidak baik, mempunyai niat yang tidak baik terhadap Islam. Maka mereka akan cuba menunjukkan, mendakwa apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang baik, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat yang sebenarnya. Inilah antara ciri-ciri khas Al-Quran. Al-Quran akan menyebut perkara-perkara yang tersembunyi, kerana ia adalah kalam Allah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, janganlah kamu bersolat padanya. Maka setelah jelas status masjid itu bukan masjid yang dibina di atas dasar takwa, maka ia bukan satu tempat yang layak untuk dijadikan tempat bersolat, mengabdikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, hukum masjid yang seumpama ini, yang memang kita tahu sekiranya dibina dengan tujuan-tujuan yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka ia tidak layak untuk dijadikan tempat bersolat. La taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang layak untuk dijadikan solat adalah masjid yang dibina atas dasar takwa. Maka kerana itu penting tuan-tuan untuk kita lihat dalam ayat ini, tidak cukup dengan masjid mana secara fizikal itu sahaja, tetapi penting untuk kita melihat dari sudut tujuan pembinaan masjid itu, dari sudut niat. Ini sebagai kaedah sebagai seorang Muslim, kita bukan saja melihat secara amali, tetapi penting juga untuk kita melihat secara aqadi kita, i'tiqad kita, niat kita dalam sesuatu peramalan. Dalam satu amalan itu barulah ia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekadar itu saja. Ini sebagai asas untuk kita pegang dalam kita berinteraksi atau melihat situasi semasa kita. Sikit lagi, kalau kita tengok dalam ayat ini menyebut perkataan masjid. Saya tak mahu tak ada yang terasa pula kita double standard antara masjid dengan surau.
maksudnya kalau masjid sekalipun mempunyai sifat-sifat ini, maka ia adalah masjid dirar. Kalau surau pun ada sifat-sifat ini, maka ia adalah masjid dirar. Bukan tujuan kita untuk mengatakan ini masjid, kalau surau ni masjid dirar. Tak, bukan macam tu pemahaman dia. Pemahamannya adalah tengok pada sifat-sifat dia, tak kira dia masjid ataupun surau. Dan saya nak tekankan juga, kalau kita tengok pada tajuk forum ini, mana lebih afdal, masjid ataupun surau, kita kena faham tajuk ini dengan rasional. Jangan kita bawa emosi kita, masalah-masalah kita kaitkan dengan isu ni. Saya kira isu ni adalah isu, kita sebut masalah orang-orang soleh. Kita kadang-kadang ni masalah kita. Semua ni bagus dah ni, kaki masjid, kaki surau bagus, bukan tak bagus, orang bersolat. Tapi kita kadang kita duk gaduh dengan benda-benda yang merugikan kita ni. Sebab kita tak tengok orang-orang yang tak solat langsung. Alangkah baiknya kalau semua orang bersolat, masjid penuh, surau pun diperlukan. Macam tadi Ustaz Marizal sebut, semua orang pakai pergi masjid untuk penyatuan umat. Sampai mungkin masjid dah penuh, maka ketika itu kita memerlukan surau. Ketika itu surau juga boleh memainkan peranannya. Tapi kita mula dengan kita fokuskan pada masjid, dan surau juga ada kedudukan dan fungsinya. Sebagai menampung untuk keperluan misalnya untuk orang-orang yang lemah dan sebagainya, maka surau juga ada peranannya. Yang penting kita semua ni dapat menjadi hamba-hamba Allah yang baik, menghidupkan solat, tak kira di mana pun, di masjid ataupun di tempat-tempat solat yang lain. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Fadil Dr. Muhammad Luqman yang memberikan penjelasan kepada kita tentang masjid dirar. Jadi ada satu lagi soalan yang terakhir lah. Ni soalan yang terakhir lah. Diharap muslimin muslimat boleh tunggulah sikit lagi, kita nak dengar kupasan bagi soalan yang terakhir yang akan diajukan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal. Sebenarnya masa punya lebih dah. Kita sebut dah awal tadi 15 minit seorang, kemudian pusingan kedua 10 minit. Cumanya bila ada tok guru mai bercakap ni, kita pun tak berani lah nak minta potong masa tu. Tak apalah, Datuk Guru nak bercakap kan, kita raih walaupun masanya terlebih. Sebab itu diharap kita sama-sama tunggu sikit lagi. Sat je lagi soalan yang last dah ni, nak tutup dah. Ni yang akan dikupas oleh Ustaz Muhammad Rizal. Biasalah kalau orang berilmu ni susah nak berhenti lah, dan mula bercakap tu susah nak berhenti. Jadi kita raih, sama-sama raih yang tuan-tuan guru kita ni mai lama-lama sekali untuk mencurahkan ilmu dan pandangan mereka kepada kita. Jadi untuk soalan yang terakhir yang akan diajukan kepada Fadil Ustaz Muhammad Rizal berkaitan dengan masjid dan surau ni, seperti mana kita tahulah masjid dah dibuka seluruh-luruhnya untuk kita di seluruh ni. Kita kira hak boleh ni, hak lain dulu negeri lain kita tak tahulah. Manakala surau masih belum dibuka lagi sehingga kini oleh pihak ulil amri, sudah tentulah di sana adanya maslahah, keperluan yang tertentu atas pertimbangan ulil amri. Pasal apa surau tu tak buka lagi, masjid saja yang dibuka, seperti mana yang disebut oleh dalam kaedah fiqh, tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Sudah tentulah apabila sesuatu keputusan diputuskan oleh uli amri ke atas masyarakat, ke atas rakyat, manutun bil maslahah, sudah tentulah di sana ada maslahah, pertimbangan maslahah yang tertentu yang difikirkan oleh pihak pemerintah. Jadi itulah yang berlaku di Perlis ni. Surau tak buka lagi, masjid saja yang buka. Walaupun begitu, ada juga segelintir pihak ataupun surau dekat dengan masjid, bukan jauh dekat masjid, belah masjid, ada juga yang buka. Jadi bila mai keadaan macam tu, masyarakat kita ni macam-macam lah. Jadi macam-macam. Jadi kita nak minta untuk slot yang terakhir ataupun soalan yang terakhir ni, minta Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal untuk memberikan sedikit nasihat ataupun saranan kepada masyarakat bila dah jadi lagu ni, apa yang patut masyarakat kita lakukan, ataupun nasihat, saranan kepada masyarakat untuk disampaikan. Ini yang kita minta Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal untuk kemukakan dan sekaligus menutup dan membuat rumusan untuk forum kita. Falyatafaddal mashkura.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya pun mengambil semangat Tuan Pengusi tadi. Saya tak akan bagi ulasan panjang lah, kerana saya faham tuan-tuan sebahagiannya warga yang sangat bernilai, warga emas ni, dia ada time makan ubat. Jadi dia kena makan dulu kan. Jadi kalau saya lajak sekali, takut tuan-tuan semua tak makan ubat, mudarat pula. Nombor satu, tuan-tuan, saya nak sebut nombor satu. Saya nak bagi 3 poin saja. Nombor satu, bila saya sebut satu, ada 2 lagi lah. Nombor satu, ketika awal penyakit COVID-19 melanda negara, Perlis adalah negeri yang pertama dikeluarkan arahan oleh ulil amri, raja pemerintah, untuk menangguhkan salat Jumaat. Ditutup salat Jumaat atas titah ulil amri. Dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, hak salat Jumaat di tangan pemerintah. Pasal itu mana-mana tempat nak buat salat Jumaat, dia kena keizinan daripada ulil amri. Jadi Perlis negeri yang pertama tutup, tangguh, tarik kebenaran salat Jumaat. Ini tentu sudah pasti dibuat bukan dalam keadaan mengikut nafsu. Saya mendapat maklumat daripada sumber yang boleh dipercayai. Pada malam sebelum keputusan dikeluarkan, esoknya Khamis malam itu adalah kuliah mufti sahibus samahah, Khamis malam di Masjid Alwi. Pada malam tersebut berlaku perbincangan di kalangan ahli jawatankuasa dan juga pakar-pakar yang dijemput, termasuk ketua pengarah kesihatan, memberikan nasihat dan mengangkat benda ni kepada ulil amri tentang risiko mudarat. Banyak kawaid fiqhiyah kalau kita nak sebut. Masyaqqah tajlibut taisir, kan, menolak mudarat, mengambil mudarat yang lebih ringan. Banyaklah kawaid fiqhiyah yang kalau kita nak bahas dari sudut hukumnya, sokong menjadi dalil dan juga hujah kepada tindakan pemerintah. Apa kesannya? Alhamdulillah, Perlis kekal menjadi negeri yang paling rendah kes COVID. Selepas itu tuan-tuan, negeri-negeri lain juga setelah mendapat nasihat, menimbang di antara maslahah, kebaikan dan mudarat, keburukan, mereka juga menangguhkan dan menutup salat Jumaat. Bukan tujuan tak mau bagi semayang, bukan tujuan tak mau bagi Jumaat, bukan tujuan nak halang orang semayang. Tak. Sebab apa? Perlis juga negeri yang pertama buka untuk salat Jumaat. Bukan kita tutup tak bagi orang semayang. Macam-macam orang kata tak mau bagi semayang, lari pergi semayang negeri lain. Ada lari pergi semayang negeri lain. Pasal di Perlis tak buat Jumaat, habis dah musibah jahanam, habis dah jadi teruk dah Perlis ni. Macam-macam lah dia kata tak buat Jumaat dah, takut penyakit lebih pada takut Tuhan. Macam-macam kenyataan-kenyataan yang keluar. Subhanallah tuan-tuan. Okey, kalau kita tengok dalam sirah panjang cerita, memang pernah berlaku penangguhan salat Jumaat dan juga penutupan masjid kerana mudarat. Tapi kita sebagai orang masjid ni, siapa yang tak sedih? Siapa yang tak kecewa? Apatah lagi bila masjid ditutup terus, tak boleh semayang, jawatan kuasa yang boleh pergi. Tentu tuan-tuan sedih. Dengar azan pun merontak jiwa kita. Salatlah di rumah kalian, jangan main masjid. Tentu kita sedih, kita sayu. Hari-hari kita masjid, kapek ni menjadi teman dan saksi kita, pintu ni menjadi saksi kita, ni semua ni menjadi saksi kita di hadapan Allah. Tak tahu tuan-tuan tak boleh main. Tak sedih tak? Sedih. Lepas tu tuan-tuan, saya tahu, saya menyelami perasaan tuan-tuan. Masjid buka 60 tahun tak boleh main. Allah, teriak ni. Orang umur 60 teriak. Ada pakcik-pakcik yang saya kedai jemaah saya menangis, rumah tepi masjid menangis pasal dia tak boleh pi. Bukan pasal dia tak boleh pi tu rumah jauh ke apa ke. Dia dengar azan, rumah dia tepi masjid, dia tak boleh pi pasal 60 tak boleh pi. Awak kerajaan marah kat orang umur 60 ke? Pemerintah tak suka umur 60 tak? Pasal golongan berisiko tinggi. Jadi semua ni atas maslahat. Masalah lah pula tuan-tuan, pasal apa? Masjid ni kalau kita tak bagi 60 mai, siapa dia nak ada? Ni kalau kita kata yang 60 tolong mangkit sat pergi makan dulu. 60 yang 60 ke atas boleh mangkit pergi sarapan dulu. Tinggal yang bawah 60. Saya ingat tinggal ada kot 3-4 orang. Maka tuan-tuan, kerajaan ulil amri bila tengok vaksin cucuk 60 diutamakan, tengok
Kerajaan pun cucuk umur 60 dulu. Cucuk umur 60, warga mah ni cucuk habis dulu. Terus elok-elok kata dah cucuk, kerajaan buka mah. Saya cerita kronologi ni, turutan ni, satu-satu ni pasal apa? Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan faham, nak bagi tuan-tuan nampak elok-elok, setiap tindakan pemerintah ulil amri, majlis agama Islam dibuat bukan di atas nafsu, tetapi di atas ilmu dan di atas nasihat, sama ada daripada para ulama ataupun daripada pakar di dalam setiap bidang. Kena bersangka baik dan kena beri kerjasama, kerana Nabi berpesan kepada kita as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat kepada pemerintah kamu. Jadi kita taat pada ulil amri, taat pada raja, taat kepada yang dipetua maib tu kerana apa? Kerana kita taat kepada perintah Allah dan Rasul. Allah suruh kita taat pada raja, Allah suruh kita taat kepada pemerintah, Allah suruh kita dengar dan patuh dalam perkara yang baik. Kita dengar dan patuh, itu adalah ibadah. Pasal apa hang tak pergi masjid? Raja tak bagi. Pasal apa hang ikut cakap raja? Allah dan Rasul suruh aku taat dalam perkara yang baik. Jelas, ini benda asas dalam beragama. Maka sebab itu tuan-tuan, bila dah okey, tengok pemerintah bagi mai masjid dibuka, maib bagi mai masjid pula tulis besar-besar, bagus. Saya tak tahulah kan, tapi niat depa kita hukum zahir lah. Masjid kini dibuka, rata ceruk masjid, gantung banner masjid kini dibuka, masjid kini dibuka. Nak habaq kata mai lah. Tapi tuan-tuan, masa kita tak mai tu jadi macam mana? Masa kita tak mai, masa kita tak boleh mai, pahala dapat penuh. Banyak hadis-hadis Nabi, siapa yang memang duk semayang dah, duk buat ibadat dah masa sihat, masa mukim, masa tak ada masalah, dia duk buat dah benda tu, tiba-tiba ada halangan, dia musafir, dia sakit, masjid ditutup, maksudnya luar daripada kawalan dia, dia tak boleh buat. Tuan-tuan, pasal apa tak boleh main masjid? Pasal masjid tak buka. Pasal apa tak boleh main masjid? Pasal hujan. Tuan-tuan semayang di rumah, pahalanya ditulis seperti semayang di masjid. Itu hadis Nabi SAW. Jadi kita tak rugi juga. Bahkan kita taat itu, kita dapat pahala. Ringkasnya tuan-tuan, nampak dia punya gambaran dia. Macam yang dibaca tadi dalam kaedah fiqh tadi, tasarruful imam, urusan ataupun arahan, pengurusan pemerintah ni, imam tu pemerintah lah, bukan imam masjid kita ni. Arahan pemerintah itu manutun, dipimpin atau berdasarkan kepada apa? Maslahah. Okey, sekarang jelas. Majlis Agama Islam ada Istiadat Melayu Perlis, Duli yang teramat mulia tuanku yang dipertua, masih belum mengizinkan surau dibuka. Itu dalam titah tuanku tak benarkan, dalam peraturan tak dibenarkan. Tadi Ustaz Dr. Loman sebut masjid tak boleh jadi tempat perpecahan. Masjid tak boleh jadi tempat perpecahan. Pasal itu bila kita main masjid jangan berkelahi tuan-tuan. Saya pun ada pengalaman duduk di masjid, berkelahi lah. Berkelahi macam-macam jenis berkelahi. Berkelahi pasal pilih kapek pun ada. Berkelahi ada. Saya ni mengajak masjid rata dah. Jadi macam-macam cerita saya dengar. Mula kawan tu kalau mesyuarat lah, nak pilih kita ni nak beli kapek baru. Hampa nak pilih kalau apa? Ada yang kata kalau merah lah. Ada yang kata bunga-bunga lah. Berkelahi. Lepas tu orang pilih yang bunga-bunga, dia tak main. Macam-macam. Berkelahi macam Dr. Loman sebut, berkelahi benda kecil-kecil kan, berkelahi kes ni, berkelahi kes ni kan, pi report sana, pi report sini pun ada, tak puas hati kan. Kalau kita main masjid duk buat perangai macam ni tuan-tuan, tak ada beza kita dengan orang duk di market. Itu beza besar. Saya sebut kan bagi saja tuan-tuan. Okey, ringkasannya apa dia tuan-tuan? Bila tak dibenarkan oleh pemerintah, as-sam'u wa ta'ah, kita dengar dan patuh. Pasal apa maib tak bagi buka masjid, tak bagi buka surau? Adalah sebab dia. Saya difahamkan antara sebabnya untuk mengawal keadaan supaya tidak berlaku sesuatu yang di luar daripada kawalan. Masjid banyak. Terus surau ni pun kita minta kerjasama polis. Pegawai polis mai cek ni pematuhan SOP. Sebab kita tak mau bagi fitnah. Tengok masjid, buka masjid naik kes. Kita tak mau fitnah kepada agama. Setengah masjid bagus, panggil rela.
Pasal apa dia panggil rela? Pasal penjawatan kuasa tak mau kena maki dengan jemaah. Jemaah mai tak bawa emas, JK kata, hang pasal apa tak pakai emas ni? Hang duduk luar. Berkelahi. Tak bawa sejadah berkelilah masjid ni bagus. Dulu saya main sembahyang, depa bagi kertas tu, saya main masa tu dengan YB, depa bagi kertas hampak tu. Saya puji dalam masjid ni bagi kertas. Maksudnya dia tak siapa yang tak bawa sejadah pun boleh masuk juga. Cuma saya tak nampak kertas tu. Dah sekarang ni. Tapi tak apalah, korangnya bagus. Jadi bila kerajaan tak bagi, pemerintah tak bagi atas sebab maslahat, kita taat. Mungkin bila keadaan terkawal dah elok balik, mungkin surau dibenarkan buka. Macam Dr. Luqman kata, kita buka. Kan, surau ni bagus, ada kelas-kelas mengaji untuk wanita-wanita. Kan, bagus surau ni ada manfaatnya. Tetapi tuan-tuan, bila tak boleh buka surau, mari masjid. Ini dia tu orang surau. Surau tak boleh buka, dia mebal. Aku tak puas hati dengan Maib ni. Apa pun tak buka surau kami. Kami nak buat program tak boleh. Betul hang duk mayang mana lah? Aku mayang rumah. Dia mebal surau dia tak buka, mai masjid. Ini mayang ada rumah. Tuan-tuan, pasal apa yang tak mau pijak kaki masjid? Tak boleh pijak lantai masjid ni, saya tak tahu pasal apa tuan-tuan. Hadirin mukminin. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Dr. Luqman tadi, banyak nasihat-nasihat yang berharga. Saya pun nak sebut juga benda yang sama. Akhirnya tuan-tuan, apa pun tajuk forum kita, apa pun tajuk perbincangan kita, kita akan balik kepada Allah dan bertanggungjawab di atas setiap tindak tanduk kita. Allah akan menghisap setiap daripada apa yang kita buat dan kita kata. Jadi saya seru pada tuan-tuan, kita masuk dalam masjid, kita sebut apa? Allahumma ftahli, wahai Allah, ya Allah, bukakan untuk aku rahmatmu. Kita masuk untuk dapat rahmat. Kita bimbang tuan-tuan, kita masuk langkah dengan doa minta Allah buka rahmat, tetapi yang turun dan kena kepada kita adalah laknat. Jadi masuk dengan niat yang betul, salat berjamaah dengan cari rahmat dan redha Allah. Yang lain daripada itu tuan-tuan, tinggallah di pintu masjid, tinggallah di luar pagar masjid. Mudah-mudahan kita menjadi kampung yang dirahmati dan diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf awal-awal kalau ada tersilap, terkasar bahasa. Saya mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan masjid, tuan-tuan imarah, Allah naungi jamaah tuan-tuan dengan rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan dan juga Al-Fadhil Dr. Muhammad Luqman bin Maksim. Mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, Maibs, Jaibs dan pihak Masjid Al-Ihsan Kampung Darat Berseri, pihak Nazir kawasan, dan juga tidak dilupakan juga kepada channel Suara Sunnah dan juga seluruh lapisan masyarakat muslimin dan muslimat yang sama-sama telah menjayakan program forum kita pada pagi ini. Jadi dengan itu kita tutup forum kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.